Negara Brunei Darussalam adalah sebuah kesultanan Melayu Islam yang telah mendukung ajaran agama yang suci ini sejak 6 kurun yang lampau. Bahkan boleh dikatakan Brunei merupakan kesultanan Melayu Islam yang terpanjang usianya di rantau ini. Di antara faktor yang mendorong negara ini dapat bertahan lama menjadi kesultanan Melayu Islam ialah kerana pegangan raja dan rakyat di negara ini kepada ajaran Islam. Dalam dokumentari khas menjejaki sejarah hubungan Brunei-China keluaran kali ini, kita akan mengetengahkan kedatangan ajaran agama Islam ke Brunei yang sejak sekian lamanya bertapak di negara ini. Negara Brunei Darussalam mempunyai penduduk hampir 400,000 yang terdiri dari berbagai bangsa. Islam adalah agama rasmi di negara Brunei Darussalam, iaitu kira-kira 70% dari jumlah penduduk. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di negara ini. Di bawah kepimpinan Kebuah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sistem beraja yang diamalkan beberapa ratus tahun dahulu kini terus kekal dipraktikkan. Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah sempena permasyuran dan pengisytiharan kemerdekaan negara Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984 agar negara ini untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik bersendikan ajaran agama Islam. Ajaran Islam mula diperkenalkan di Brunei Darussalam sekitar tahun 977 oleh para pedagang dari Arab dan Cina. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam barulah menjadi agama rasmi negara setelah pemerintah Awang Alak Bakhtatar memeluk Islam pada tahun 1406 Masihi dan dikenali sebagai Sultan Muhammad Shah. Dalam catatan Cina pada tahun 1370 Masihi juga ada menyebut Brunei atau Poni pada masa itu sudah diperintah oleh seorang raja Islam yang bernama Mahamosa yang bermaksud Muhammad Shah. Dalam catatan Cina iaitu semasa zaman dinasti Ming tahun 1368 hingga 1643 Masihi ada menyatakan dalam tahun 1370 Masihi semasa pemerintahan Huang Hu utusan Cina yang pergi ke Jawa ada membuat persinggahan ke Brunei di mana Raja Brunei ketika itu bernama Mahamosa iaitu Sultan Muhammad Shah, Sultan Brunei pertama. Setahun kemudian Sultan Muhammad Shah dikatakan telah menghantar utusan ke Cina dengan membawa sepucuk surat yang seakan-akan tulisan huiku dan barang persembahan hasil negeri. Tulisan huiku ialah tulisan orang Islam keturunan Turki, iaitu tulisan yang mendiami daerah Uyghur
di China sejak kurun ke-9 Masihi yang terkenal dengan nama orang Uyghur ataupun Uyghur, di mana tulisan mereka menggunakan huruf-huruf Arab, yaitu tulisan Jawi. Jika tulisan yang digunakan oleh Raja Brunei itu sama seperti tulisan Huiko, ini bermakna Raja Brunei waktu itu adalah Islam, dan ajaran Islam ini telah lama berkembang di Brunei dengan adanya penggunaan tulisan yang berasal daripada huruf-huruf Arab. Semasa pemerintahan dinasti Ming, Maharaja-Maharaja mengutus perwakilan-perwakilan ke beberapa buah negara di Asia Tenggara, termasuk negeri Puni, sekarang negara Brunei Darussalam. Catatan-catatan tersebut menandakan permulaan hubungan ekonomi dan diplomatik antara kedua buah negara yang berterusan hingga ke hari ini. Dalam batu tersilah yang terletak di kubah makam diraja, Jalan Tutong, ada menyebutkan Sultan Muhammad Shah adalah Sultan Brunei yang membawa ajaran agama Islam mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun Islam secara rasmi diasaskan dalam zaman pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Namun, ajaran Islam mula tersebar di negara ini mungkin lebih awal daripada tarikh itu kerana Brunei adalah menjadi perlaluan berulang-alik ahli-ahli perniagaan Islam di rantau ini. Hubungan perdagangan dan diplomatik antara Brunei China dalam abad ke-10 adalah berdasarkan kesan-kesan tinggalan perdagangan seperti seramik, wang siling China, manik yang terdapat di tapak penggalian Sungai Lima Manis dan juga di Kota Batu. Kedatangan agama Islam juga adalah faktor penting sebagai pembuktian kewujudan pemerintahan Kesultanan Brunei kerana berdasarkan catatan Cina, kerajaan Brunei tua di Puni telah menghantarkan rombongan untuk menghadap Maharaja Cina dalam pemerintahan dinasti Song yang diketuai oleh Pu Yali, Kadi Kasim dan Sheikh Noh dalam tahun Masihi 977 dengan membawa sepucuk surat dan barang-barang persembahan hasil negeri. Sebelum lagi wujudnya atau kedatangan agama Islam di Brunei, China telah lebih awal menerima agama Islam. Dan hubungan antara Brunei dan China ini telah wujud dicatat dalam sejarah, di mana ketika kerajaan Brunei tua, yaitu dalam zaman yang tak merintah di Brunei, kerajaan Brunei telah mengantar wakil dengan mewakilkan orang-orang yang beragama Islam, yaitu bernama Pu Ali, Sheikh Noh dan Kadi Kasim. Jadi daripada sini juga kita dapat mengatakan bahawa Islam sudah ada di China dan juga Islam telah diterima di Brunei dalam abad yang ke-10. Dan bukti ini adalah membuktikan betapa pentingnya Islam sebagai satu daripada faktor yang menyebabkan adanya hubungan perdagangan yang mengukuhkan lagi hubungan antara Brunei dan China. Tetapi ini tidaklah bermakna bahawa Islam di Brunei itu disebar daripada China ataupun disebar oleh orang China. Kerana Islam di Brunei itu penyebarannya adalah dilakukan oleh orang-orang yang datang daripada Arab sendiri. Khususnya mereka golongan-golongan perdagangan dan juga mubalih-mubalih Islam. Penemuan batu nisan yang menggunakan tulisan Cina yang terdapat di perkuburan Islam Rangas, Jalan Tutong, Bandar Seri Begawan menandakan salah satu bukti lagi adanya hubungan diplomatik ketika itu. Batu nisan bertarikh 1264 Masihi
iaitu bersamaan zaman dinasti Song di China, adalah kepunyaan Pukong Cimu. Penemuan ini dapat menguatkan keterangan mengenai kedatangan Islam di negara ini. Penemuan batu nisan ini adalah merupakan satu faktor penting untuk membuktikan adanya orang Cina ke Brunei, khususnya yang beragama Islam. Ini adalah berdasarkan kepada satu batu nisan yang dijumpai di makam orang Islam di Rangas, iaitu batu nisan yang bertulis dalam tulisan Cina, yang dikatakan batu nisan ini telah dibawa daripada Chuan Chao, iaitu keturunan atau waris kepada yang meninggal. Batu nisan ini adalah milik seorang daripada pembesar Cina yang telah datang ke Brunei ketika Brunei masih lagi diperintah dalam zaman kerajaan Brunei tua, iaitu masih pengaruh Hindu-Buddha. Dan namanya ialah Pukong Cimu. Berdasarkan kepada namanya Pukong Cimu ini, kita dapat buktikan Pu itu adalah menunjukkan bahawa batu nisan ini adalah berketurunan orang-orang Islam. Ya, khususnya mereka di China, orang-orang Cina yang telah berkahwin antara orang Cina dengan orang-orang Arab. Menurut terjemahan Wolfgang Frank dan Chen Te-fen, batu nisan tersebut adalah kepunyaan keluarga Pu, iaitu seorang Islam yang datang dari daerah Chuanchu semasa Empire Song tahun 960 hingga 1279 Masihi bersama anaknya Yang Xia. Kubur ini menandakan wujudnya hubungan diplomatik dua hala yang sudah terjalin sekian lama di antara Brunei dengan China. Beliau dicatatkan sebagai seorang Islam dan diutus oleh kerajaan China ke Brunei. Bersumbarkan penemuan tersebut, dapat dinyatakan bahawa kebanyakan pedagang-pedagang yang datang ke Brunei adalah kebanyakannya terdiri dari kalangan mereka yang beragama Islam, sama ada dari China atau dari negara-negara Timur Tengah. Dengan penemuan dan peninggalan beberapa batu nisan syarif-syarif atau mubaligh-mubaligh Islam di Brunei, dapat disimpulkan bahawa Islam telah tersebar di negara ini dalam zaman pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha lagi. Ini membuktikan bahawa agama Islam telah datang ke Brunei sebelum pengislaman Awang Alak Betatar pada tahun 1368. Islam mula berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan Brunei ketiga pada tahun 1425 Masihi. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, sebagaimana yang tercatat dalam batu tersilah. Agama Islam terus berkembang pesat di negara Brunei Darussalam setelah Melaka yang terkenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Berpindahnya para ahli agama ke Brunei membuat ajaran Islam semakin cepat berkembang di kalangan masyarakat tempatan. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, Sultan Brunei kelima yang meliputi wilayah Sulu, Selandong, seluruh Pulau Kalimantan, Kepulauan Sulu, Kepulauan Babak, Pulau Bangi, Pulau Belambangan, Mantanani dan utara Pulau Palawan sampai ke Manila. Hubungan Brunei dengan China diperkukuhkan lagi apabila Brunei diperintah oleh Sultan yang ketiga, iaitu Sultan Syarif Ali. Di mana dikatakan bahawa dalam zaman Sultan Syarif Ali, orang Cina memainkan peranan yang penting untuk membina Kota Batu. Dan Kota Batu merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat perdagangan yang penting bagi Brunei yang terus berkembang sehingga ke zaman Sultan Bukhdah, Sultan yang ke-5,
dan menjadikan Brunei bukan saja sebagai pusat perdagangan, malah juga pusat perkembangan agama Islam yang berkembang bukan saja di keseluruhan Pulau Borneo, malah sampailah ke selatan Filipina, yang mana sentiasa menghadapi cabaran, khususnya kedatangan daripada kuasa-kuasa barat yang bermula pada abad yang ke-16. Kedatangan dan penyebaran Islam ke Asia Tenggara bermula sejak zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dari tahun 648 hingga 656 Masihi. Negeri Melayu yang awal menerima Islam ialah Perlak kira-kira sebelum tahun 840 Masihi. Apabila sahaja Islam berakar umbi dengan kuatnya di Perlak dan Samudra Pasai, maka tersebarlah ajaran agama Islam ke kerajaan-kerajaan berjiran di Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Brunei yakni Borneo, Filipin, Celebes, Maluku dan negeri-negeri di Teluk Siam dan Indochina. Penyebaran ajaran Islam dilakukan khususnya melalui kegiatan-kegiatan pedagang Islam dan para pendakwah yang mengiringi mereka semasa perjalanan. Pusat-pusat pekerjaan dan perdagangan di wilayah ini menjadi tumpuan tarikan bagi pendakwah Islam serta menjadikan pusat-pusat kerajaan dan perdagangan sebagai tempat penyebaran Islam. Brunei merupakan sebuah pusat perdagangan yang penting di rantau Asia Tenggara pada abad ke-10 hingga 16 Masihi dan terkenal sebagai sumber yang kaya dengan bahan-bahan seperti kapur barus, lilin lebah, sarang burung, kulit penyu, sagu, pinang dan rotan. Pada awal kurun Masihi, perdagangan dikuasai oleh pedagang-pedagang dari Arab, Parsi dan Asia Tenggara. Bahan-bahan yang diperolehi kemudiannya disalurkan ke pelabuhan lain seperti Kampuchea, Jawa dan Sumatera. Perdagangan dengan China mula berkembang pada abad ke-10 Masihi. Pedagang-pedagang China merujuk negara-negara Asia Tenggara seperti Lautan Timur. Kepentingan Brunei di dalam dunia perdagangan dapat dilihat apabila ianya disebut sebagai Lautan Timur Kecil. Perdagangan terus berkembang sehingga zaman dinasti Song Selatan 1128 hingga 1279 Masihi dan dinasti Yuan 1260 sehingga 1368. Pada zaman dinasti Ming 1368 sehingga 1644 Masihi, China mula menyedari potensi kekayaan Brunei sebagai pembekal bahan-bahan eksotik dan bermutu tinggi. Kemuncak daripada perhubungan ini ialah dalam tahun 1405 sehingga 1435 bila mana Jeneral Cheng Ho melakukan pelayarannya ke Asia Tenggara. Menurut Tong His Yang Kau, iaitu panduan jalan pelayaran bertarikh 1618, mengatakan Brunei sebagai terminal terakhir bagi Lautan Timur dan permulaan bagi Laut Barat dan menjadikan sebagai pusat pertemuan perdagangan di antara dunia Timur dan Barat. Kesan-kesan daripada perdagangan ini dapat dilihat melalui peninggalan bahan-bahan ekologi seperti tembikar jenis celadon, longcuan celadon dan tembikar-tembikar putih dan biru. Pada abad ke-16 Masihi, perdagangan juga melibatkan dari negara-negara lain seperti Siam dan Vietnam, bila mana kesan-kesan tembikar jenis Swan Kalok, suku Thai dan Vietnam ditemui. Ada beberapa faktor mengapa negara China melakukan hubungan perdagangan berasaskan perdagangan laut dengan negara luar, khususnya Asia Tenggara, termasuk Brunei. Antara faktor tersebut ialah kemerusutan perdagangan sepanjang Jalan Sutra ataupun Silk Road. Dengan kemerusutan ini, kerajaan China, yaitu dinasti Song,
telah melakukan pilihan lain dengan mencipta jalan sutra kedua, iaitu melalui jalan laut. Faktor kedua pula ialah kemajuan teknologi dan pembinaan kapal juga telah menyumbangkan dalam perkembangan perdagangan maritim pada zaman dinasti Song. Faktor ketiga pula ialah permintaan yang tinggi terhadap produk hutan, laut, fauna dan sebagainya telah mendorong kepada perkembangan perdagangan maritim dengan negara-negara Asia Tenggara. Selain China, Brunei juga membuat hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam dan Burma berdasarkan penemuan tembikar Asia Tenggara dari negara-negara tersebut. Dipercayai mula dipasarkan secara besar-besaran ke luar negeri apabila Maharaja Huanghu 1368 hingga 1398 Masihi mengharamkan terhadap pedagang-pedagang Cina membuat perdagangan ke luar negeri. Pengharaman ini telah mengakibatkan kekurangan tembikar Cina di pasaran antarabangsa. Ianya secara tidak langsung mendorong pengusaha-pengusaha tembikar Asia Tenggara, khususnya Thailand dan Vietnam, untuk membekalkan tembikar mereka ke pasaran antarabangsa. Penemuan bahan tembikar dengan jumlah yang banyak ini jelas sekali peranan Brunei sebagai pusat perdagangan di rantau ini adalah disebabkan beberapa faktor, yaitu dari segi kedudukan geografi dan hasil kekayaan Brunei ketika itu. Brunei terkenal sebagai pusat perdagangan kerana terdapatnya faktor geografi, iaitu kedudukannya di tengah-tengah Nusantara. Lokasi yang sangat strategik ini amat sesuai menjadikan pelabuhan Brunei berperanan sebagai pelabuhan persinggahan ataupun bahasa Inggrisnya interport, dan sekaligus memudahkan mengawal jaringan perdagangan antara pelabuhan dan pedagang-pedagang luar. Brunei adalah sebuah negara yang mempunyai sumber yang kaya dan terkenal dengan produk eksotik hutan dan produk-produk laut seperti kapur barus, rempah ratus, rotan, sago, lakawut, kayu gaharu, cendana, damar, sagu, sarang burung, lilin, madu lebah, kulit penyu dan kura-kura dan mutiara. Kedudukan pelabuhan Bandar Brunei yang terletak di tebing-tebing sungai Brunei dan tidak jauh dari Teluk Brunei telah mempengaruhi sedikit sebanyak perkembangan perdagangan maritim di negara ini. Teluk Brunei merupakan teluk yang terbesar di Borneo dan ianya berperanan sebagai laluan utama kapal-kapal pedagang sebelum masuk ke sungai Brunei. Pelabuhan Kota Batu yang terlindung dari angin kerana dihimpit oleh dua bukit selain sungai Brunei yang tenang, lebar dan cukup dalam, membolehkan kapal besar masuk berlabuh. Selain itu, sungai Brunei mempunyai cabang yang banyak dan anak-anak sungai untuk menghubungkannya dengan daerah pendalaman, dan ini juga salah satu faktor kemudahan bagi kegiatan perdagangan. Keagungan Melaka mulai merosot setelah Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 dan Brunei telah menggantikan Melaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang baru di rantau Asia Tenggara. Iklim juga berperanan dalam menentukan perdagangan di Asia Tenggara, termasuk Brunei ketika itu. Terdapat dua jenis angin yang bertiup, itu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya, di mana kedua-dua angin ini bertiup selama 6 bulan dalam giliran tahunan. Dua sistem angin monsun ini telah menentukan lalu lintas laut, dan oleh kerana Brunei terletak di tengah Nusantara telah menjadikan Brunei sebagai tempat persinggahan. Hubungan perdagangan dan pelayaran di antara selatan tanah Arab dengan China, Pulau-Pulau Melayu dan Indochina telah lama dijalankan dan diketahui oleh orang Arab sejak sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu
lebih awal daripada kedatangan orang Eropah ke timur, kerana di sana terdapat hasil yang mereka maksudkan. Ini adalah salah satu sebab mengapa orang Eropah berlumba-lumba mencari jalan ke timur untuk mendapatkan hasil-hasil sendiri tanpa melalui orang Arab.